Hai dan Assalamualaikum semua. Hari ini bersama lagi dengan Sis untuk cerita kisah seram yang seterusnya. Dan kalau sebelum ni Sis dah cerita tentang Annabelle, anak patung yang diinspirasikan daripada kisah cerita Annabelle lah, yang diinspirasikan daripada kisah benar. Dan kali ni Sis nak cerita tentang satu anak patung lagi yang nama dia Robert the Doll. Untuk info hampa semua, Robert the Doll ni pun ada juga cerita yang pengarah yang terinspirasi untuk jadikan sebagai movie juga. Dan salah satu cerita adalah Chucky Child's Play, yang mana cerita tu dikatakan diinspirasikan oleh cerita Robert the Doll ni. Terjadinya dalam waktu tahun 1900, di antara 1904 ke 1908 lah, waktu dia timeline dia. Kisah ni berlaku di Key West, Florida, mana ada satu keluarga yang bernama Otto, keluarga Otto. Dan kisah ni terjadi pada anak mereka, yang nama anak mereka adalah Robert Eugene Otto. Robert Eugene Otto ni waktu tu dalam lingkungan 8 ke 10 tahun. Yang mana kisah ni ada dua version sebenarnya, macam mana dia boleh dapat Robert the Doll tu. Kalau hampa semua pelik, kenapa Robert the Doll lah betul Robert Eugene Otto? Sebenarnya Robert Eugene Otto ni, budak lelaki ni, dia berikan nama yang sama macam dia dekat anak patung yang dia dapat tu. Sebab tu dia panggil Robert the Doll, dan dia insist orang lain untuk panggil dia Eugene. Sebab dia tak mau nama yang sama lah. Sebab dia kenapa dia tak mau nama yang sama macam Robert the Doll tu. Ada dua versi. Salah satu daripadanya adalah, ada yang cakap Robert Eugene Otto ni, ataupun Jean lah, pendekkan nama dia. Jean ni dia dapat anak patung daripada datuk dia. Dan ada satu lagi version yang mana yang kata Jean ni dia dapat anak patung yang Robert the Doll ni daripada orang gaji yang bekerja dekat rumah tu lah. Cerita yang Sis akan ceritakan version yang lagi yang memang famous lah, iaitu yang mana orang gaji dia yang bagi anak patung tu dekat Robert Eugene Otto. Sebenarnya keluarga Otto ni dia terkenal dengan orang kata apa, treatment yang agak tegas lah terhadap dia punya orang gaji. Dalam rumah tu ada banyak servant sama panggil kan, ada maid macam-macam lah. Mungkin ada yang tukang masak, yang driver dia ada banyak lah, sebab dia keluarga kaya. Dan tapi masalah keluarga ni adalah dia pun suka bagi treatment yang tegas lah, macam orang kata tak layan orang gaji dalam rumah tu secara baik. Jadi nak jadikan cerita, ada seorang ni, orang gaji ni ditugaskan untuk menjaga, untuk mengasuh anak dia yang Robert Eugene Otto, ataupun Eugene lah. Satu hari tu, orang gaji ni pula, dia ni memang kuat dalam mengamalkan ilmu black magic lah. Dan satu hari ni Mrs. Otto, mak kepada Eugene ni, ternampak orang gaji yang ni lah, yang orang kata yang betul pengasuh si Jim ni, dia ternampak orang gaji ni tengah melakukan ilmu hitam dekat belakang halaman rumah mereka, backyard lah. Dia pakai orang putih kan, dia ada ruangan belakang rumah tu. Dia ternampak. Jadi disebabkan itu dia pun pecat terus lah. Dia pecat serta-merta lah orang gaji tadi. Dan disebabkan itu orang gaji ni agak berdendam. Disebabkan itulah berdendam dengan keluarga ni. Jadi dia pun berilah, dia bagi anak patung ni setinggi 3 kaki kalau ikut lah. Memang dia tinggi juga. Lepas tu dia ni berpakaian sailor, macam berpakaian macam orang yang atas kapal lah, sailor kan, sailorman lah. Disebabkan kan dia dah ada ilmu-ilmu hitam yang dia belajar, jadi dia pun ni lah, lakukan voodoo lah, ataupun black curse, black ni magic dekat atas anak patung tu. Kayaknya ada benda yang tak baik yang akan terjadi lah. Lepas tu, dan lepas tu pun dia pun belah lah daripada rumah tu kan. Lepas je dia dapat anak patung sebagai hadiah, yang Jin ni dia dapat, dia memang tak boleh, orang kata tak boleh berenggang lah. Dia inseparable, dia memang sangat sayangkan anak patung ni. Kemana-mana pun dia bawa, even dekat tempat makan pun dia bawa, tidur pun sekali. Dan dia dah jadi macam kawan baik dia dah. Dan tapi benda ni makin lama, macam keluarga dia, mak ayah dia macam perasan ada something wrong lah dekat Robert the Doll ni. Satu malam tu daripada terdengar bunyi seolah-olah ada 2 orang yang tengah bersembang kat dalam bilik anak mereka. Macam pelik kan, sebab mula mereka dengar suara anak mereka, suara Jin ni. Dan second time dia dengar macam ada someone yang reply kepada ni lah, conversation tu macam berbalas. Dan dia pelik, mak ayah ni mula-mula rasa macam mungkin anak dia kot yang ubah suara pula. Tapi bila dia dengar balik, suara tu memang berbeza. Nak kata anak dia yang kecil tu yang ubah, memang pelik lah kan. So itu yang ni lah, yang benda yang pelik dia perasan lah. Dan kadang-kadang ada yang dia sampai dengar bunyi gelak-gelak punya. Next yang benda yang terjadi
ada sekali tu lah, mereka terjaga, mak ayah ni lah terjaga disebabkan terdengar bunyi anak mereka bunyi jin ni menjerit kat dalam bilik. Jadi mereka pun biasa, mak ayah mestilah risau kan, sebab kita tahu kan budaya orang putih ni, mereka memang daripada kecil mereka ajak anak-anak mereka untuk tidur berasingan kan. Okey, jadi mereka pun berlari lah masuk dalam bilik untuk tengok apa yang jadi sebenarnya kan, sebab macam menjerit ketakutan tau, betul. Mereka pun tengok, dan tengok dalam keadaan bilik tu memang ni lah, memang agak bersepah dengan perabot-perabot dalam tu terbalik apa semua. Dan dia nampak yang jin tu menyorok dekat satu koda ni, menyorok, dan dia sambil ketakutan lah. Betul, bila tanya kenapa ni, mak dia panggil Robert, kenapa, betul dia cakap bukan dia yang buat, Robert. Dia kata Robert did it. Macam tu lah. Jadi dia kata Robert yang buat. Dia banyak kali juga bila selalunya bila jadi macam bersepah-sepah macam tu, mesti yang jin ni akan cakap Robert, Robert patung tu yang buat, bukan dia yang buat. Dan dia pun dia cakap kat mak dia, dia kata Robert tu nama patung tu, nama dia panggil dia jin. Itulah asal-usul macam mana dia, padahal Robert Eugene Otto tu nama asal dia, tapi sebabkan dia panggil Robert, patung tu Robert, jadi dia pun dia tak mau guna nama Robert, dia suruh mak ayah dia panggil dia jin. Sebabkan benda yang selalu benda-benda pelik terjadi. Dan waktu tu tak silap lah, makcik dikabarkan lah, makcik saudara jin ni mainlah duduk dengan mereka kan. Dan dia tu, makcik tu yang bila dia dengar kisah family ni cerita lah, mak ayah dia ni cerita, kata patung tu agak menyeramkan lah apa semua kan. Jadi dia suggest kepada mereka untuk letak anak patung ni dekat attic ataupun dekat ruangan loteng lah kan. Kalau orang putih kita tahu design mereka suka ada satu ruangan lagi dekat tingkat atas, yang mana dekat atas tu dia just untuk letak barang-barang yang tak pakai kan, macam kotak ke apa semua dekat ruangan loteng tu. Jadi mereka ni pun ikutlah saranan ni lah, makcik dia yang datang tumpang tu tidur. Jadi dah letak dekat atas tu, kayak macam kehidupan jin tu dah tak ada dah lah dengan anak patung ni kan, dia dah tak ingat dah. Dan dan ada juga dikabarkan, ada yang kata makcik dia ni sebabkan dia dah bagi cadangan macam tu, keesokannya dia ditemukan mati. Yang mati tu tak terpasti sebab punca apa, dan yang pasti ada yang cakap pasti mungkin tu disebabkan kan cadangan dia disuruh pisahkan Robert dengan jin tu. Jadi jin tu geram dan roh dia tu yang roh jahat tu yang menyebabkan makcik dia tu mati. Seterusnya jin ni dia sampai dia besar, dia pun dah kerja sebagai artis lah, sebagai painter, pelukis apa semua. Dan waktu tu bila ayah dengan mak dia mati, dan dalam wasiat dia dapat rumah yang tu lah dekat Key West, Florida tu. Jadi dia pun waktu tu dia dah kahwin dengan seorang perempuan yang nama dia Anne. Okay, dia bawa lah isteri dia untuk duduk dekat rumah yang ni kan, yang dekat Key West, Florida tu, yang mana ada sejarah dia dengan sahabat baik dia Robert the Doll tu. Dia duduk kat situ. Dan waktu tu dia macam biasa, dia bersih-bersihkan ruangan macam biasa, sebab masuk-masuk mesti berhabuk, dia bersih-bersih semua. Dan dia naik dekat atas loteng tu, dan dia ambil balik patung tu untuk bersih-bersihkan lah. Dan waktu tu dia ambil balik, kan dia tak ingat lah, dia ambil balik, dia jadi macam balik tau. Dia macam, kan dia dah tak ingat. Lepas tu tiba bila dia pegang balik anak patung tu, dia macam ada something yang buat dia tertarik balik dekat anak patung, dan dia tak boleh berenggang. Dan waktu tu memang isteri kepada jin ni lah, yang Anne tu, dia memang tak berkenan dah kat anak patung tu. Dia macam ada sense something wrong lah dekat anak patung tu kan. Jin ni ambil balik anak patung tu, dia letak dekat bilik lain lah, tapi dekat tingkat atas lah. Maksudnya dekat loteng betul ada satu bilik lagi, betul bawah tu baru bilik mereka. Jadi dekat bilik yang dekat tingkat tengah tu dia letak, dia bagi Robert the Doll tu menghadap jalan. Okay, menghadap jalan lah, sebab dia kata macam kan dah lama letak dalam kotak dekat loteng, jadi macam kesian lah dekat Robert the Doll ni, macam dah lama tak tengok dunia luar. Okay, tak pernah dia letak kat situ. Bila macam kawan-kawan dia yang main kat rumah tu, dia pun boleh dengar ada punya tapak kaki berjalan apa semua kan. Jadi agak menyeramkan. Jadi isteri jin ni suggest lah, dia kata boleh tak letak je dekat loteng, biarlah dekat atas tu kan, tak payah buka lah kunci apa semua lah. So dia kata dia tak mau duduk dengan patung tu kan. Macam dia tak boleh hidup lah bila ada patung tu sekali, dia rasa scary apa semua. Jadi jin ni pun terpaksa lah dia letak balik kat atas. Tapi walaupun dia letak kat atas, kejiranan tu ada mengadu lah. Dia kata rumah tu macam scary, macam ada dia nampak Robert the Doll tu dekat tingkap, tengok-tengok mereka. Betul ada yang cakap juga, ada jiran yang cakap juga nampak Robert the Doll tu dari tingkap ke tingkap, macam scary. Mungkin macam tadi nampak kat tingkap ni, betul kenapa kat tingkap lain pula, macam tu kan. Jadi sebabkan macam bengang dengan aduan-aduan daripada jiran tu yang dia dengar tu, sebab dia dah yakin lah, jin ni dia dah yakin yang dia dah letak anak patung tu dekat loteng. Jadi macam mana orang boleh nampak, sebab kat loteng tu macam ruangan yang tak ada tingkap lah, just macam dah bubur dalam kotak apa semua kan. Kira macam tak mungkin lah, mustahil untuk orang nampak dekat tingkap. Sebab ada juga geng-geng yang sekumpulan budak sekolah yang lalu nampak macam Robert the Doll tu
pandang mereka daripada tingkap. Lepas tu mereka pun sampai serik tak mau lalu dari depan rumah tu. Dan mereka anggap rumah tu macam rumah bantu lah. Jadi sebabkan jin tadi bengang, dia pergi lah naik dekat bilik yang orang kata, kan memang dia buka bilik tu mula-mula, tapi kan dia dah buka atas. Lepas tu dia macam dia buka balik lah. Dia pergi kat bilik tu, dia buka, dia tengok, nak jadikan cerita macam dia pun terkejut juga. Dia nampak anak patung tu tengah menghadap tingkap dan duduk dekat atas kursi rocking chair. Alah, macam kursi yang nenek-nenek dah duduk tu kan, macam goyang-goyang ke depan ke belakang apa semua tu. Duduk dekat atas kursi tu. Waktu tu memang dia pun macam scary apa semua. Dan dia pun ambil benda tu berlarutan lah, macam dia ambil, dia letak balik dekat loteng, benda tu ada lagi, letak balik kat loteng ada lagi. Betul. Pada tahun 1974 dia ni mati, Eugene ni mati. Dan ada versi yang kata ni lah, lepas dia mati, isteri dia Anne ni keluar daripada rumah tu, tak duduk kat situ dah, dan dia tinggalkan je Robert the Doll tu dekat loteng tu lah. Lepas tu dan waktu tu ada satu keluarga ni yang beli rumah tu, tak silap, yang duduk dekat situ lah. Yang tu sis tak pastilah nama dia. Ada satu keluarga yang duduk kat situ, dan mereka pun ada seorang anak perempuan. Dan nak jadikan cerita lah, anak perempuan ni pun, anak dia perempuan ni dia pula terjumpa anak patung tu, Robert the Doll yang letak dekat loteng yang lama tak ada orang ambil tu. Dia terjumpa dan dia ambil pula anak patung tu. Mula dia shock lah, tapi makinlah dia punya kegembiraan tu tak, orang kata, berakhir kat situ je. Sebab anak patung tu mula kacau dia, dan dia pun nangis-nangis kat mak dia apa semua. Dia kata anak patung nak cederakan dia lah apa semua kan, nak buat macam-macam kat dia apa semua. Dan waktu tu lah yang keluarga tu, mak ayah dia ambil keputusan, mak dia lah tak silap, ambil keputusan untuk serahkan anak patung ni dekat tempat lain. Dan sekarang ni dia ada dekat satu muzium ni. Dan walaupun dia dah ada kat dalam balang kaca, tapi dia still menimbulkan gangguan mistik lah. Yang mana macam kalau kepada sesiapa yang nak pergi melawat dia, syarat-syarat dia mesti sebelum nak ambil gambar dia ke apa, mesti kena minta kebenaran dulu. Yang apa yang sis baca lah, yang dikabarkan macam tu, dia kena minta kebenaran dulu. Minta kebenaran macam nak tengok gambar boleh lah. Tapi kalau anak patung tu macam mana, kalau anak patung tu kepala dia bergerak macam seolah-olah mengangguk, dia pun boleh ambil gambar. Dan kalau macam anak patung tu still macam tu je posisi dia, tak boleh ambil. Tapi ada juga yang still ambil je lah, sebab dah alang-alang dah pergi melawat kan, still nak ambil gambar. Dan kebanyakannya mesti bila balik, mereka akan hadapi situasi-situasi yang tak menyenangkan lah. Macam ada yang tertinggal flight, orang kata bad luck tu mengikuti mereka. Sebab ada satu yang sis baca dekat satu blog ni, memang ni berdasarkan kisah yang benar lah. Dia pergi dengan suami dia untuk melawat tempat tu, muzium tu. Dan dia pun dia dah yakin, dia dah ikut dah semua peraturan-peraturan tu lah, macam minta kebenaran apa semua, dia ambil gambar. Dan bila dia balik, dia nak balik ke tempat dia balik, dia tertinggal flight. Lepas tu dia terpaksa beli balik tiket. Lepas tu macam flight tu bag luggage dia tu pula tak keluar-keluar. Lepas tu siap macam orang tu suruh dia pun terpaksa naik dulu kapal terbang, dan bag akan sampai nanti pula. Jadi dia pun macam dia pun terfikir mungkin ni disebabkan ada komen yang dia pun buat lah. Sebab kat situ komen dia pun ada macam memperlekehkan, bukanlah memperlekehkan, just macam buat komen dekat jin tu lah. Macam takkan orang besar pun nak main, sampai ke besar nak main dengan anak patung kan. Disebabkan komen tu lah yang mereka rasa mungkin sebab tu mereka dapat bad luck tu lah. Betul. Jadi dia pun decide untuk hantar email kepada pihak muzium tu lah. Dalam email tu memang dia ada tunjuk lah screenshot email tu, yang dia ada minta maaf lah. Dia kata minta maaf sebab dah buat macam tu apa semua. Dan keesokannya dia dapat call daripada pihak flight yang kata luggage dia pun dah ada dah kat situ. Jadi waktu tu memang dia pun percayalah yang memang orang kata sumpahan tu mungkin lagi berlaku. Dan ada juga pekerja-pekerja yang ada seorang pekerja ni ada dapat juga gangguan mistik, yang mana dia kata waktu dia sedang membersihkan lah, dia bersihkan Robert tu, dan waktu dia bersihkan Robert tu dia dah tutup lampu. Lepas tu esok paginya dia mai, dia orang first yang mai dekat muzium tu lah kan. Yang mungkin tu orang yang check lah macam keadaan kedudukan apa semua tu dalam keadaan elok ke apa semua. Orang first yang mai, dia tengok lampu tu buka. Waktu tu dia memang macam scary lah, macam rasa kayaknya memang ada gangguan ni. Dan ada jugalah yang tak dapat apa-apa gangguan. Situ je kisah sis kali ni tentang Robert the Doll. Nantikan kisah-kisah yang seterusnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Dan apa ni, orang kata thank you sangat-sangat lah sebab bagi kami berdua ni sokongan anda semualah, dengan komen, dengan view. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Dan jangan lupa untuk support juga video sis Farah. Dan bye, jumpa lagi.